jasa serta pengorbanan bekas anggota keselamatan sentiasa dihargai. Perinciannya bersama Jovina Jim Lajim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Otto. Jasa pengorbanan dan komitmen bekas anggota pasukan keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara sentiasa dihargai. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ini termasuklah memberi sokongan dan bantuan kepada badan bukan kerajaan NGO seperti Persatuan Bekas Polis Malaysia PBPM Sabah bagi menjayakan aktiviti yang dilaksanakan. Datuk Haji Ji juga mengajak sektor swasta dan badan korporat yang berjaya untuk bersama dengan kerajaan negeri bagi membantu golongan berkenaan. Beliau berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan, perwakilan dan pemilihan PBPM Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin. Datuk Haji Ji juga mengajak bekas anggota polis di negeri ini terus membantu menjaga keamanan serta memberi sokongan kepada kerajaan dalam agenda pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Dengan kemahiran dan pengalaman luas mereka, ia boleh dimanfaatkan dengan menyertai persatuan di peringkat komuniti untuk pencegahan jenayah di kawasan masing-masing. Datuk Haji Ji turut memuji usaha PBPM Sabah melangkah ke hadapan ke arah pengkorporatan dengan aktiviti perniagaan. Ini termasuk perancangan membangunkan projek perumahan mampu milik untuk ahli dan anggota PDRM yang akan bersara selain penubuhan pusat dialisis untuk ahlinya. Program Destiny SMJ Anak Muda Sabah platform memperkasa dan mengangkat aspirasi suara golongan muda ke peringkat tinggi. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, melalui program itu aspirasi golongan muda khususnya mahasiswa dapat didengar dan seterusnya diangkat sebagai sebahagian daripada dasar kerajaan yang memberi manfaat kepada golongan berkenaan. Sudah pasti maklumat-maklumat yang betul, info-info yang sahih dapat diberikan kepada mereka supaya mereka tidak terpedaya, terhasut ataupun terpengaruh dengan daya-daya yang banyak tersebar di media sosial pada ketika ini. Datuk Nizam yang juga Adun Apas berkata demikian selepas sesi dialog bersama pelajar menerusi program Destiny SMJ Anak Muda Sabah di Institut Perguruan IPG Kampus Tawau. Program ini juga dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa mengenai tanggungjawab, peranan dan inisiatif disediakan kerajaan dalam memastikan modal insan dan golongan muda diletakkan di tempat selayaknya seiring kemajuan negeri. Lebih banyak berkisar berkenaan peluang pekerjaan dan apa yang kerajaan negeri telah lakukan dalam memastikan anak-anak muda ni, graduan, mahasiswa tidak terpinggir dalam apapun yang kerajaan negeri akan lakukan. Selama 11 edisi kita laksanakan, banyak pandangan, aspirasi, idea daripada kalangan anak muda dijadikan sebahagian daripada polisi dan akhirnya ia menjadi sebahagian daripada perkara yang memberikan manfaat besar kepada orang-orang muda. Lebih 300 pelajar IPG Tawau, Universiti Teknologi Mara, UiTM Kampus Tawau, Kolej Komuniti Tawau dan Politeknik Tawau menyertai program ini, anjuran ikrar dan gerakan mahasiswa Sabah, GMS. Usahawan belia di negeri ini perlu peka terhadap pelbagai bantuan disediakan kerajaan. Pembantu Menteri Belia dan Sukan, Datuk Fairuz Rendan berkata, ia penting bagi membolehkan bantuan disediakan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan perniagaan masing-masing. Ini termasuklah bantuan dana skim Usahawan Jaya Sabah Syabas yang disalurkan melalui Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBS dan Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar. Untuk penyerahan Syabas ni sudah hampir 60% kita sudah serahkan yang online dan juga ada beberapa yang kita ambil pertimbangan untuk isi borang secara manual. Kita bergantung kepada setiap daerah itu. Itulah tadi dalam ucapan saya, belia kena sentiasa peka. Sekiranya ada iklan bantuan-bantuan seperti ini, kena segera memohon. Datuk Fairuz ditemui media selepas majlis penyerahan syabas dan insentif pemenang Sukma dan para Sukma Sarawak di Tuaran.
238 usahawan belia di Tuaran menerima bantuan berkenaan bernilai RM2,000 seorang. Turut disampaikan insentif peribadi pengerusi Kelab Belia Pekan Tuaran, Ghazali Hajiji, kepada 22 atlet Tuaran yang meraih pingat pada Sukma dan Parasukma Sarawak. Selepas Tuaran, penyerahan bantuan syabas akan dilaksana di Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Kunak dan Tawau. Seramai 22 individu mewakili persatuan dan pertubuhan pencak silat dari seluruh negeri, pemimpin pembangunan masyarakat serta agensi kerajaan dari daerah Pitas dan Kota Marudu menerima sijil Asia Book of Records sebagai kategori persembahan pencak silat teramai di Asia. Rekod tersebut dicatat sempena Festival Tahun Baharu Cina FTBC 2024 pada Februari lalu di dataran Salim Podon Pitas dengan penyertaan 1,000 pesilat. Penerima terdiri daripada 18 kategori lelaki dan 4 kategori wanita. Majlis penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri, Toh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Antara penerimanya Silat PDRM Kontingen Sabah, Seni Silat Pencak 5 Kota Belud, Pertubuhan Silat Saujana Papar, Kelab Silat Olahraga Warisan Kota Marudu, Persatuan Seni Silat Minangkabau Kota Belud, Pertubuhan Seni Silat Jurus Maksirat Kebangsaan, UPPM Bingkoka dan KBS Negeri. Ini adalah satu festival yang bukan sahaja mengangkat daerah Pitas, mengangkat negeri Sabah tetapi mengangkat Malaysia dan juga Asia ke peringkat dunia. Saya percaya seni silat akan lebih cemerlang lagi pada masa akan datang dan program ini menyuntik semangat kepada orang-orang silat bukan saja di daerah Pitas dan di negeri Sabah tetapi di Malaysia dan di dunia. FTBC 2024 lalu turut dicatat sebagai penganjuran sambutan perayaan paling lama dalam World King Books of Record iaitu selama 16 hari selain mencatat Malaysia Book of Records berdayung tanpa henti dari Kudat ke dataran Pitas selama 5 jam. Kira-kira 500 umat Islam hadir memeriahkan majlis tahlil, bacaan doa selamat dan solat hajat sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-71 yang di-Pertuan Negeri Sabah yang berlangsung di Masjid Nurul Hikmah, Bukit Padang, Kota Kinabalu. Selepas majlis tahlil dan bacaan Yasin, Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin menunaikan solat Jumaat diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Suhaidi Kuanting. Mengiringi Tun Dr. Johar, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor serta Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Dalam majlis ini, Mufti Negeri Datuk Bongsu Aziz Jaafar turut menyampaikan khutbah Jumaat bertajuk Amanah Dijaga, Keharmonian Terpelihara. Karnival Kebolehpasaran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas MBPK mengajak masyarakat dan pemain industri mengetahui kemampuan murid berkeperluan pendidikan khas, antaranya aspek kualiti pencapaian, kemahiran, bakat serta inovasi. Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS, Piluh Matilda Osong berkata, karnival itu memfokuskan kepada pemain industri untuk memberi peluang kepada murid berkenaan berkecimpung dalam bidang kejayaan. Kami membantu untuk memasarkan murid berkeperluan pendidikan khas kami dalam dunia kerjaya bersesuaian dengan kualiti keupayaan mereka seperti yang telah kita ajar mereka semasa di peringkat sekolah. Piluh ditemui pemberita RTM selepas temu bual dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah JPNS, Sufri Salim berkata, pada tahun ini JPNS menetapkan 89% KPI kebolehpasaran murid berkenaan. Ini adalah salah satu daripada kita untuk kita memastikan KPI yang kita ni akan tercapai. Maknanya kalau 100 orang berada di sekolah, 89 orang tu mesti kita boleh pasarkan sama ada dia sambung belajar, sama ada dia bekerja sendiri ataupun bersama majikan. Seramai 360 murid berkeperluan khas akan menyertai Karnival Kebolehpasaran MBPK bermula 8 Oktober ini di ITCC Penampang.
Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah payu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, terus ikuti berita wilayah bersama Otto di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Jovina langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.